Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada para pelajar sekalian. Dalam siri video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pelbagai masalah fungsi. Dan di sini kita akan lihat beberapa contoh masalah yang melibatkan keseluruhan konsep fungsi. Dan video ini merupakan video yang terakhir dalam bab yang pertama ini, iaitu fungsi. Okey? Baiklah para pelajar sekalian, kita mulakan dengan membincangkan contoh masalah yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan garis Y sama dengan X dan graf bagi Y sama dengan fx untuk domain X antara negatif 1 hingga 3. Titik A negatif 1, 2, B 3, 10 dan P, A, B terletak pada graf itu. Soalan yang pertama, lakarkan graf Y sama dengan F songsang untuk menunjukkan titik-titik pada Y sama dengan F songsang yang sepadan dengan titik A dan B. Dan soalan yang kedua, cari nilai A dan B jika koordinatnya yang sepadan terletak pada Y sama dengan F songsang ialah 4, 1. Okey, soalan ni kita lihat kepada gambar rajah yang diberikan ini supaya kita mudah untuk kita fahami ya. Baik, soalan yang pertama, lakarkan graf fungsi songsang f ya. Baik, di sini seperti mana yang telah kita pelajari, graf fungsi songsang merupakan pantulan graf fungsi f pada garis y sama dengan x. Jadi sehubungan dengan itu, graf ini akan menjadi seperti yang ditunjukkan di sini. Baik. Seterusnya kita diminta untuk menyatakan titik yang sepadan. Maknanya di sini titik A negatif 1, 2 koordinatnya. Oleh itu titik yang sepadannya ialah 2, negatif 1. Jadi di sini mudah saja kita tukar kedudukan tempat ni, negatif 1, 2 dia akan jadi 2, negatif 1. Jadi itu adalah sifat fungsi songsang. Begitu juga untuk koordinat B ya. Jadi koordinat B kita tukar kedudukannya sebagai 10, 3 ya. Asalnya 3, 10 jadi 10, 3. Okey. Seterusnya di sini bagaimana pula dengan koordinat P ya? Pastinya P akan menjadi B, A ya. Kita tukar kedudukan A dan B di situ. Baik, itulah dia menjawab soalan A ya. Untuk soalan B pula, cari nilai A dan B jika koordinatnya yang sepadan terletak pada Y sama dengan F songsang ialah 4, 1. Maknanya di sini koordinat bagi P prime ni iaitu 4, 1. Kita diminta untuk menyatakan nilai A dan B. Yang ini mudah saja. Okey, koordinatnya ialah B, A iaitu 4, 1. Maka jelaslah di sini bahawa nilai A adalah 1, nilai B adalah 4. Okey. Baik, inilah jawapan untuk soalan B. Okey. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh masalah yang kedua. Rajah di sebelah menunjukkan fungsi fx sama dengan negatif x kuasa 3 tolak 3 x kuasa 2 tolak x tambah 1 untuk domain x antara negatif 3 hingga 1. Okey, soalan yang pertama, nyatakan sama ada fungsi f itu diskrit atau selanjar. Yang kedua, julat f yang sepadan dengan domain yang diberikan. Soalan B, dengan menggunakan ujian garis mengufuk, tentukan sama ada f mempunyai fungsi songsang atau tidak. Baiklah, kita lihat penyelesaiannya. Baik, di sini diberikan gambar rajah graf fungsi yang berkenaan. Okey, mudah kita fahami bila lihat gambar rajah ni. Baik, nyatakan sama ada fungsi itu diskrit ataupun selanjar. Apa yang dimaksudkan dengan diskrit? Apa yang dimaksudkan dengan selanjar? Baik, kita ingat balik apa yang kita bincangkan dulu. Diskrit ini dia melibatkan integer ya, tidak boleh perpuluhan. Itu diskrit Okey, contohnya macam bilangan adik-beradik. Bilangan adik-beradik kamu ada berapa? Bilangan adik-beradik saya ada 3.4 cikgu. Itu jawapan yang tak betul kan? Okey, bilangan adik-beradik mesti
3, 4, 5 dan sebagainya, tidak boleh perpuluhan. Itu yang dimaksudkan dengan diskrit. Manakala selanjar ni dia melibatkan perpuluhan, ya. Contohnya macam ketinggian. Ketinggian kamu ataupun berat kamu bila kamu timbang, didapati kamu punya berat ataupun jisim kamu melibatkan perpuluhan, iaitu selanjar. Baik, kalau dalam konteks graf kamu lihat di sini, kalau graf itu ataupun graf fungsi itu diskrit, maknanya graf titik-titik, ya. Kalau graf itu penuh seperti ini adalah graf selanjar. Oleh itu fungsi yang ditunjukkan ini adalah fungsi selanjar. Okey. Soalan yang kedua, julat f yang sepadan dengan domain yang diberikan. Baik, domain merujuk kepada paksi x. Ingat yang tu, okey, ini domain dia. Baik, julat merujuk kepada paksi y. Jadi didapati di sini kalau domain dia negatif 3 hingga 1, maka julatnya di sini, ya. Anda perhatikan di sini, kalau x negatif 3 maka y lah 4. Kalau x 1, y-nya adalah negatif 4 di sini. Jadi julatnya terletak antara negatif 4 di sini hingga 4. Itulah julat, dan kita tulis seperti ini. Julat f ialah fx kurang sama dengan 4 lebih besar sama dengan negatif 4. Maka inilah julat f. Okey. Baik, seterusnya soalan B dengan menggunakan ujian garis mengufuk. Ini ujian garis mengufuk. Okey, kita lukiskan satu garis lurus di sini dan tentukan sama ada f mempunyai fungsi songsang atau tidak. Bagaimana kita nak tahu suatu fungsi itu adanya fungsi songsang ataupun tidak? Dengan menggunakan ujian garis mengufuk ini, kita lihat jika sekiranya garis mengufuk itu memintas graf fungsi itu pada satu titik sahaja, maka dia ada fungsi songsang. Jika garis mengufuk ini dia bersilang pada lebih daripada satu titik, maka dikatakan bahawa fungsi itu tiada fungsi songsang, ya. Baik, dalam soalan ini kita dapati bahawa garis mengufuk ini bersilang pada 3 titik di sini. Maka jelaslah bahawa fungsi ini tiada fungsi songsang. Okey. Seterusnya kita lihat contoh masalah yang ketiga. Dalam rajah di sebelah, fungsi f memetakan set A kepada set B. Okey, dan fungsi g memetakan set B ke set C. Okey. Soalan yang pertama, dalam sebutan x, fungsi yang memetakan set B ke set A, dan yang kedua cari fungsi gx. Dan soalan B, cari nilai x dengan keadaan fg sama dengan 4x tolak 3. Okey, baik. Daripada sini, maklumat yang diberikan di sini bahawa kita dapati bahawa fungsi f ini memetakan A kepada B. Okey, dan yang diberikan ini adalah gambar rajah anak panah, ya. Maka daripada sini kita boleh tuliskan dalam bentuk tata tanda fungsi, iaitu fx sama dengan 3x tolak 2. Baik, di sini untuk soalan yang pertama diminta kita cari fungsi yang memetakan set B kepada A. B kepada A maknanya ialah fungsi songsangan kepada f lah. Okey, jadi untuk cari fungsi songsang seperti biasa, kita samakan dengan y fungsi f ini dan kita tuliskan x dalam sebutan y. Dan akhirnya kita dapatlah fungsi songsang sebagai x tambah 2/3, iaitu kita gantikan y ini dengan x. Maka inilah fungsi yang dikehendaki, iaitu fungsi yang memetakan set B kepada set A. Okey. Seterusnya kita diminta untuk cari fungsi gx. Di sini, berdasarkan kepada gambar rajah anak panah ini, kita nyatakan bahawa fungsi yang memetakan dari A ke C, iaitu fungsi gubahan. Ini adalah fungsi gubahan gf. Ingat, kita baca dari kanan ke kiri, ini fungsi gubahan gf. Maka daripada sini dalam bentuk tata tanda fungsi kita boleh tulis sebagai gfx sama dengan 6x tambah 1. Baik. Di sini kita teruskan, gfx itu ialah 3x tolak 2 sama dengan 6x tambah 1. Dan di sini kan kita gantikan 3x tolak 2 itu sebagai y. Kita gantikan dengan y. Okey, maka nanti kita boleh tulis seperti ini.
3x tolak 2 ni kita telah pun ganti sebagai y. Okey, oleh kerana di sini kita menggunakan gy, oleh itu yang di sebelah kanan ini juga mesti ditulis dalam sebutan y. Oleh itu x ini mesti tulis dalam sebutan y. Jadi kita tahu di sini bahawa x dalam sebutan y ialah y tambah 2/3. Jadi gantikan y tambah 2/3 di sini. Okey. Kemudian kita ringkaskan ni 3 potong dengan 6 ni jadi 2 dan terusnya kita ringkaskan jadilah seperti ini. Inilah dia fungsi gy iaitu 2y tambah 5. Dan akhir sekali kita nakkan gx ya. Bila kita nakkan gx maka y itu kita gantikan dengan x lah. Maka daripada sini kita dapati bahawa fungsi gx ialah 2x tambah 5. Okey. Baik, seterusnya untuk soalan B, cari nilai x dengan keadaan fg sama dengan 4x tolak 3. Jadi, bagaimana caranya? Di situ kita perlukan fungsi fg. Fungsi f dan g telah pun kita perolehi tadi. Jadi, berdasarkan fungsi f dan g ini kita cari fg. Ya. Okey, seperti yang kita pelajari lah, cari fg. Okey, akhirnya kita dapat fungsi gubahan fg itu sebagai 6x tambah 13. Okey, dan seterusnya di sini diberikan bahawa fg sama dengan 4x tolak 3 dan fg kita ialah 6x tambah 13. Jadi kita boleh tulis seperti ini iaitu 6x tambah 13 sama dengan 4x tolak 3. Dan kita ringkaskan di sini akhirnya dapatlah nilai x iaitu negatif 8. Okey. Baiklah para pelajar sekalian, kita teruskan perbincangan untuk masalah yang keempat ya. Di sini diberi fx sebagai px tambah q dan diberikan f kuasa 3 x dipetakan kepada 8x tolak 7. Okey, cari nilai p dan nilai q. Yang kedua, tentukan fungsi f kuasa 4. Dan yang ketiga, dengan melihat pola f kuasa 2, f kuasa 3 dan f kuasa 4, tentukan rumus umum f kuasa n untuk n bilangan kali. Okey, jom kita tengok. Baik, kita diberikan di sini fungsi f dan juga f kuasa 3. Okey, f kuasa 3 bermakna f kuasa 2f. Okey, f kuasa 3 ni kamu jangan faham sebagai operasi algebra yang melibatkan kuasa 3. Contohnya macam 2 kuasa 3 sama dengan 8. Bukan macam tu. Bukan itu maksud dia. Jadi f kuasa 3 itu adalah simbol semata-mata untuk menunjukkan gubahan antara f kuasa 2f. Okey. Jadi di sini diberikan f kuasa 3, kita perlukan f kuasa 2 ya. Okey, oleh itu kita cari f kuasa 2 dulu. F kuasa 2 bermakna ff. Fungsi gubahan f dengan f ya. Okey, seperti mana yang kita pelajari sebelum inilah untuk mendapatkan fungsi gubahan kita mengulangi perkara yang sama saja di sini. Okey, fx kita gantikan dengan px tambah q, kemudian px tambah q ini akan menjadi objek kepada f. Maknanya x ini kita akan gantikan dengan px tambah q dan kita dapat tulis seperti ini Kemudian kita ringkaskan ringkaskan, buangkan kurungan tu dan akhirnya kita dapatlah fungsi f kuasa 2 adalah seperti yang dinyatakan ini. Okey. Baik, seterusnya kita dapatkan f kuasa 3. Jadi f kuasa 3 ialah f kuasa 2f. Okey. Jadi ini adalah fungsi gubahan antara f kuasa 2 dengan f ya. Okey, jadi seperti mana biasalah kita dapatkan fungsi gubahan gantikan fx ini dengan fungsi f-nya iaitu px tambah q, kemudian gantikan px tambah q ini sebagai objek kepada f kuasa 2. Jadi maknanya x di sini akan digantikan dengan px tambah q ya. Okey, maka jadi seperti ini. Okey, dan kita ringkaskan akhirnya dapat kita tulis seperti yang ditunjukkan di sini Baik, sekarang ni kan untuk dapatkan fungsi ataupun okey, di sini untuk dapatkan nilai p dan nilai q di sini kan kita ada f kuasa 3 yang kita perolehi sendiri. Manakala f kuasa 3 yang dalam soalan ini adalah f kuasa 3 yang diberikan. Dan kedua-duanya ini adalah sama-sama fungsi f kuasa 3, maksudnya fungsi yang sama ya. Jadi maknanya kita boleh tulis seperti inilah.
Kan? Dia akan sama dengan 8X tolak 7. Baik, seterusnya untuk dapatkan nilai P dan nilai Q, kita akan banding perkali. Banding perkali itu maksudnya di sebelah kiri ni kita tengok perkali kepada X ialah P kuasa 3. Sebelah kanan perkali kepada X ialah 8. Oleh itu kita bandingkan perkali ini, kita dapati bahawa P kuasa 3 akan sama dengan 8. Itu dimaksudkan dengan banding perkali. Baik, kalau kita perhatikan di sini P kuasa 2 Q tambah PQ tambah Q ni kan, ini adalah pemalar ya. Maka pastinya pemalar ini nanti akan sama dengan negatif 7 tu. Nampak tak? Okey. Maka daripada sini kita boleh tulis P kuasa 3 sama dengan 8 dan P sama dengan 2. Okey. Kemudian seterusnya pemalar ni sama dengan pemalar ni, maka kita boleh tulis seperti ini. Dan nilai P yang kita perolehi di atas ni kita boleh gantikan ke dalam persamaan yang di bawah ni, dan akhirnya kita ringkaskan sampailah kita dapat nilai Q iaitu negatif 1. Itulah dia nilai P dan nilai Q yang kita cari. Boleh Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua tentukan fungsi F kuasa 4. F kuasa 4 ni apa dia? F kuasa 4 ialah fungsi gubahan F kuasa 2 dengan F kuasa 2. Macam tu ya. Baik. Sebelum tu kita tulis semula F kuasa 2 yang kita peroleh tadi dengan mengambil nilai P dan nilai Q yang kita dapat tadi, kita gantikan dan akhirnya kita dapati F kuasa 2X sama dengan 4X tolak 3. Okey, seterusnya untuk dapatkan fungsi F kuasa 4, kita kena faham bahawa F kuasa 4 merupakan fungsi gubahan F kuasa 2 dengan F kuasa 2. Jadi kita jalankan operasi untuk mendapatkan fungsi gubahan seperti mana yang kita biasa buatlah ya. Okey, gantikan F kuasa 2 sebagai 4X tolak 3 dan kemudian 4X tolak 3 ni akan menjadi objek kepada F kuasa 2 dan kita boleh tulis seperti ini dan ringkaskan, akhirnya kita dapat F kuasa 4 dinyatakan sebagai 16X tolak 15. Okey, boleh? Baik, seterusnya untuk soalan C dengan melihat pola F kuasa 2, F kuasa 3 dan F kuasa 4 Baik, kita lihat pola dia. Kita dapati Fx ialah 2x tolak 1, F kuasa 2 kita dapat tadi iaitu 4x tolak 3, F kuasa 3 iaitu 8x tolak 7 dan F kuasa 4 ialah 16x tolak 15. Okey. Jadi berdasarkan kepada fungsi-fungsi yang kita perolehi ini, kita lihat dia punya pola dia. Dekat sini kalau kita perhatikan di sini kan 2x, dia menjadi 4x, 8x, 16x. Maknanya di sini kalau F kuasa 1, di sini 2, F kuasa 2, di sini 4. Maknanya kita tahu bahawa ini adalah 2 kuasa 2. Di F kuasa 3 jadi 8, maknanya 2 kuasa 3. Kan 16, 2 kuasa 4. Jadi pola kita dah dapat macam itulah. Baik, sekarang ni untuk yang tolak 1, tolak 3, tolak 7, tolak 15 ni. Yang ni yang jadi masalah sikit, bagaimana kita nak tentukan pola dia. Dan lihat di sini Kalau kita perhatikan di sini bahawa kita boleh tulis seperti ini. Okey, di sini jelaslah tadi pola untuk perkali kepada X ni kan. Okey, tapi di sini kita tulis tambah negatif 1, tambah negatif 3 dan seterusnya seperti ini. Dan di sini kita boleh tulis tolak 1 ini adalah 1 tolak 2 kuasa 1. Okey, manakala negatif 3 ni ialah 1 tolak 2 kuasa 2. Di sini 1 tolak 2 kuasa 3 dan di sini 1 tolak 2 kuasa 4. Okey. Jadi nampaknya di sini kita dapat melihat satu pola iaitu kalau di sini 2 kuasa 4 maka di sini juga 2 kuasa 4 ataupun kalau di sini melibatkan F kuasa 3 maka di sini 1 tolak 2 kuasa 3. Okey. Berdasarkan pola ini cuba kamu fikirkan jika kita nak cari F kuasa 5. Dia akan jadi apa di sini? Kalau F kuasa 5 maka di sini akan jadi 2 kuasa 5x tambah 1 tolak 2 kuasa 5. Kan? Seterusnya katakanlah kita nak cari F kuasa 10.
Jadi apa dia F kuasa 10? Jadi maksudnya 2 kuasa 10X tambah 1 tolak 2 kuasa 10. Betul tak? Dia punya pola macam tu lah. Itu yang dimaksudkan dengan soalan ni. Maka dengan ni, kalau kita ambil contoh F kuasa 5 akan jadi macam ni. Jadi F kuasa 5 ialah 32X tolak 31. Boleh? Okey, maka secara amnya, kita gunakan F kuasa N. Maka F kuasa N dapat kita janakan seperti ini. Jadi F kuasa N akan sama dengan 2 kuasa N X tambah 1 tolak 2 kuasa N. Itulah yang dimaksudkan dan itulah jawapan dia. Seterusnya untuk masalah yang kelima, di sini diberikan fungsi H iaitu 4x tambah A dan fungsi songsangan H iaitu 2bx tambah 5/8. Cari nilai pemalah A dan B. Baik, di sini strategi penyelesaiannya adalah seperti ini. Okey, kita dapatkan fungsi songsangan berdasarkan kepada fungsi H yang diberikan ni, kita cari fungsi songsangannya. Kita abaikan terlebih dahulu fungsi H songsang yang diberikan ni. Okey. Jadi untuk dapatkan fungsi songsangan seperti biasa ada 3 langkah, iaitu kita gantikan fungsi H ini sebagai Y dan kita tuliskan X dalam sebutan Y. Dan di sini kita dapat fungsi songsang H ialah X tolak A per 4. Baik, seterusnya nanti kita akan bandingkan fungsi songsangan yang kita dapat ini dengan fungsi songsangan yang diberi, iaitu kita akan buat banding perkali. Dan bila kita buat banding perkali, kita kena pastikan bentuk dia mesti kena serupa. Jadi didapati di sini bentuk ni tak serupa kerana di sini adalah satu pecahan tunggal. Okey, di sini ada 2 sebutan. Jadi maknanya pecahan tunggal ini kita kena pecahkan dan tuliskan seperti ini. Okey. Ini adalah fungsi songsangan yang kita perolehi. Baik, seterusnya ini adalah fungsi songsangan H dan ini juga fungsi songsangan H yang diberikan, dan maka fungsi songsangan ini adalah sama. Oleh itu kita boleh buat banding perkali sebab bentuk dia telah pun serupa. Okey, banding perkali. Nampaknya di sini perkali kepada X ialah 1/4 dan di sebelah kanan ni perkali kepada X ialah 2B. Oleh itu 2B ni nanti akan sama dengan 1/4. Okey, manakala pemalah ni dia akan sama dengan pemalah ni lah, iaitu 5/8 negatif A per 4 tu. Okey, maka daripada sini kita tulis 2B sama dengan 1/4, maka dapatlah B 1/8. Dan kemudian kita bandingkan pemalah. Okey, negatif A per 4 sama dengan 5/8 dan ringkaskan akhirnya kita dapat nilai A iaitu negatif 5/2. Okey. Baiklah para pelajar sekalian, kita lihat contoh masalah yang ke-6, iaitu masalah yang terakhir dalam perbincangan kita di sini. Fungsi F dan G ditakrifkan oleh F, AX tolak B dengan A dan B ialah pemalah, manakala fungsi G diberikan sebagai X tambah 4. Diberikan di sini FG 2 sama dengan 9 dan GF 1/2 sama dengan 2. Cari nilai A dan B. Okey. Baik, di sini maklumat diberikan FG2 sama dengan 9 dan G2 itu ialah kita ambil fungsi G dan gantikan X dengan 2. Kita dapati F kurungan 2 tambah 4 iaitu F6 sama dengan 9 ya. Baik, F6 sama dengan 9. Okey, sama dengan 9 tu kita salin balik saja dan kita lihat yang sebelah kiri F6. F6 maknanya gantikan X dengan 6 lah. Jadi A darab 6 tolak B jadi 6A tolak B sama dengan 9 dan kita nyatakan sebagai persamaan 1 ya. Okey. Jadi seterusnya kita gunakan maklumat yang kedua yang diberikan iaitu GF kurungan 1/2 sama dengan 2. Dan di sini, okey, F 1/2 gantikan X dengan 1/2 di sini untuk fungsi F. Maka kita boleh tulis 1/2 A tolak B. Okey. Dan 1/2 A tolak B ni merupakan objek kepada G ya. Maka gantikan X ini dengan 1/2 A tolak B. Maka dapatlah kita tulis seperti ini.
Okey. Dan di sini kita ringkaskan, akhirnya kita tuliskan sebagai persamaan 2. Okey, sekarang di sini kita telah pun dapat menerbitkan dua persamaan 1 dan persamaan 2. Oleh itu, untuk tujuan mendapatkan nilai A dan B, kita akan selesaikan dua persamaan ini secara serentak. Baik, di sini kita menggunakan kaedah penghapusan, iaitu kita ambil persamaan 1 dan kita tolakkan dengan persamaan 2 ya. Jadi di sini 6A akan tolakkan dengan 1/2A, manakala negatif B akan tolakkan dengan negatif B akan jadi kosong. Maka kita dapat tulis seperti ini. Ya, jadi 6A tolak dengan 1/2A. Okey, mana B dah? B dah tolak B B dah tolak B, ni kosong lah. Jadi B tu hilang terhapus Okey, dan yang sebelah kanan pula 9 tolak dengan negatif 2, jadi 11 di sini. Okey, maka kita ringkaskan di sini, darabkan semua dengan 2 ya. Okey, dan akhirnya kita ringkaskan sampailah dapat nilai A iaitu 2. Okey, seterusnya untuk dapatkan nilai B kita gantikan nilai A yang kita peroleh ini tadi ke dalam mana-mana persamaan sama ada persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini kita gantikan dalam persamaan 2 iaitu A sama dengan 2 di sini, dan kita ringkaskan, akhirnya kita dapatlah nilai B iaitu 3. Macam mana pelajar sekalian? Okey baik. Itulah saja perbincangan kita dalam video kali ini, dan akhir sekali cikgu berikan latihan kerja rumah untuk kamu, iaitu buku teks muka surat 31, latihan pengukuhan nombor 4, 8 dan juga 12. Baik para pelajar sekalian, cikgu harapkan kamu telah pun menguasai bab yang pertama ini iaitu fungsi. Maka dengan ini tamatlah bab pertama, dan cikgu harapkan kamu tingkatkan penguasaan kamu, kemahiran kamu dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang melibatkan konsep fungsi ini. Okey. Jadi sehingga kita jumpa lagi dalam bab yang seterusnya dalam siri video yang seterusnya selepas kelas ini Okey. Selamat belajar semua. Seterus setia bersama channel Terjah Advance.